الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ويسر أمري وعقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ayatus sadaqah kunna nuhamil faja'a rajulun tasaddaqa bi syai'in katsir faqalu mura'i wa ja'a rajulun tasaddaqa bi sa' faqalu inna allaha ghaniyyun 'an sa' hadza fanazalat a'udzu billahi minasy syaithanir rajim الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية أو كما قال حديث صحيح رواه البخاري. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Mas'ud radhiyallahu anhu kata dia, lamma nazalat ayatus sadaqah, ketika mana ayat Al-Quranul Karim turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sedekah. Cerita ini waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu daripada Allah, tu tiba-tiba ayat Quran turun cerita tentang sedekah. Kata Abi Mas'ud, bila turun ayat tentang sedekah ni, Nabi pakat duk cerita kami lah. Nabi duk habaq kata Tuhan dah suruh kita pakat duk buat keluar sedekah. Maka kata Abi Mas'ud, kunna nuhamil, kami pun di kalangan sahabat-sahabat Nabi ni pakat duduk kumpul sikit-sikit. Yang mana ada duit, yang mana ada barang apa yang boleh berharga untuk nak bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakat duk sikit-sikit. Faja'a ar-rajul fatasaddaqa bi syai'in kathir. Dalam ramai-ramai kami ni ada satu orang lelaki yang dia ni sedekah dengan sedekah begitu banyak. Bila turun ayat cerita tentang sedekah, dia tampil ke hadapan, dia pergi dulu, dia bawa keluar dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'in kathir, banyak dia bawa keluar tu. Dia bawa keluar duit pun terbaik, dia bagi kat Nabi SAW. Sahabat lain ni pakat duk tengok. Dalam ramai-ramai duk tengok ni, rupanya ada orang hak jenis sakit mata ni. Dia duduk sport dia 3-4 orang, faqalu, sambil-sambil depa duduk kuit paha masing-masing, depa kata murai, depa kata tu hamba cuba tengok tu. Tu nak menunjuk kat orang tu. Oh, ada jenis tu tuan-tuan sekalian. Ada. Tuan-tuan pun pernah melalui zaman yang macam ni. Ada mana-mana satu ustaz main,
yang ustaz ni dia mungkin ada mahad tahfiz ke, ataupun dia nak tolong bantuan apa-apa ke. Habis-habis kuliah dia kata, tuan-tuan, dekat saya ni ada satu tabung, kalau tuan-tuan nak sedekah mai, bolehlah. Kita pun waktu tu pun kebetulan kita bawa duit. Cerita dia, kita bawa duit pun bukan risau apa, takut lagi turun-turun rumah lagi orang perempuan hantar mai tom yam sebungkus yang tu, takut tom yam sebungkus tu spare habislah duit dalam paket ada dalam RM50. Jadi kita pun kebetulan tengok handphone pun tak ada arahan daripada menteri wanita ni kat kita kan. Kita pun bawa keluar duit RM50, bawa keluar pelan-pelan pergi dalam tabung. Rupanya tuan-tuan sekalian, ada di kalangan kita 2-3 orang ni dia tak boleh jenis macam tu. Dia tak boleh. Dia quit sama-sama dia kata apa, murai ni asal ada perkataan ra'a, melihat. Dia tak cuba tengok dia tu. Dia tu nak tunjuk kat orang, kata dia tu ada duit tu. Dia macam tu. Ada tuan-tuan jenis macam ni. Kalau tak ada takkan Nabi nak cerita. Kemudian wajah ar-rajul fatasaddaqa bisa'. Hadis ni kita pernah baca dulu di sini ni. Yang hak bagi duit banyak tadi ni, orang bergaduh kata, 2-3 orang ni kata apa, kata nak menunjuk kat orang. Mai pula satu orang, dia tak bawa keluar lah tebal macam mana kawan tu tadi ni, dia pun bawa keluar hak mana dekat dia ada lah. Dia bawa keluar sikit. Dia bawa keluar dalam hadis ni, dia kata sa' ni lebih kurang secupak. Secupak ni orang pedik sangat. Nilai 10 cupak tu orang pedik. Dia bawa keluar sikit. Dia pun mai bagi. Bila dia mai bagi, faqalu, hak 2-3 orang tadi ni pun kata juga. Dia kata apa? Innallaha laghaniyun 'anin sa'. Dia berkata kalau takkan nak bagi banyak tu, baik suruh bagi. Ada juga tuan sekalian, hak bagi banyak dia berkata menunjuk kat orang, hak bagi sikit dia berkata tu suruh bagi. Allah, tak padan kalau ayat kita ni yang kasar ni, tak gelapang. Jadi macam tu, tak gelapang. Innallaha laghaniyun, maksud dia Allah Ta'ala ni pun kaya, Tuhan tak berkehendak sikit-sikit lagu tu. Allah nak bagi-bagilah banyak sikit. Bila bagi banyak dituduh kata nak tunjuk, bila bagi sikit kata tu suruh bagi, buang tekat-tekat banyak tu. Tuan-tuan, sahabat tak kena. Apa maksud dia tuan-tuan? Maksud dia kita buat benda baik ni, sama ada kita buat benda baik ni buat tak buat ke, ada mata duk tengok. Hak mata yang tak puas hati ni, dia takkan setuju dengan kebaikan hak kita buat. Dia mau macam tu. Kalau boleh hanya apa yang tu, dia mau macam tu. Pada nak buat banyak, nak tunjuk kat orang, bila hang buat sikit nampak macam apa nak balui, tu suruh buat langsung. Dia tak buat apa-apa. Tu cerita dia. Bila jadi macam tu di zaman Nabi SAW, Allah subhanahu illa juhdahum. Tuhan buat turun ayat ni. Tuhan kata apa? Memang perangai dia, perangai orang yang tak suka kepada Islam, perangai orang yang hati busuk. Mereka ni memang macam ni. Mereka ni akan mencela orang, akan pandang lekeh dekat orang, apatah lagi orang yang beriman. Yang orang yang beriman ni nak sedekah, dia mau kita jadi manusia yang duk suka, duk fikir Islam. Islam macam tu. Islam orang baik secara banyak, maka kita berdoa mudah-mudahan kebaikan. Kesimpulan daripada hadis ni juga nak abang-abang, Allah Subhanahu wa taala akan menutup kita. Dalam sebuah hadis yang lain riwayat daripada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kata Sayyidina Umar al-Khattab, dia kata apa? Dia kata qala hasibu qabla an tuhasabu. Qala hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. وتزينوا للعرض الأكبر وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. Hadis ni adalah hadis yang ada sambungan
dengan hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi kata man dana nafsah wa alima ba'dal maut. Nabi kata al-kayis, orang yang cerdik adalah orang yang akan buat satu persediaan untuk diri dia selepas daripada kematian dia. Ni hadis ni. Dan orang yang tak cerdik, kata Nabi, wal ajiz man atba'a nafsah hawaha. Orang yang tak cerdik, orang yang selalu hawa nafsu. Wa tama'ala Allah, dan bukan itu dia ada berangan untuk nak masuk dalam syurga Allah. Buat baik dah pun doa yang yang buat saya nampak orang ni pada hidup dalam keadaan tenang, dia suka macam tu, orang dalam syurga. Sebab itulah Sayyidina Umar Al-Khattab dia kata apa? Hasibu anfusakum. Sayyidina Umar kata apa? Carilah kesalahan kamu, carilah keburukan kamu sendiri. Jangan cari keburukan orang lain. Qabla an tuhasabu, sebelum daripada kamu akan dibuka keburukan kamu oleh Allah Ta'ala. Maknanya cari ni keburukan kita, kelemahan kita, aib kita ni, cari tak mana ada, tutup sebelum dibuka di hadapan Allah. Wa tadayyanu lil 'ardil akbar, dan kata Sayyidina Umar Al-Khattab, semua amalan kita ni akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa innama yakhiful hisab, dan hisab yang paling mudah. Maknanya kira bercara depan Tuhan yang paling mudah ketika mana hari kiamat. Atas siapa dia? Ke atas orang-orang yang atas dunia dia duk fikir keburukan dia ya. Dia bukan cari keburukan orang lain. Yang ni mudah bagi dia. Dia bawa catatan amalan di hadapan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan urusan penghisaban ataupun pertimbangan mizan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita ambil iktibar daripada hadis ni tuan-tuan, kerana hari-hari kita jangan diri kita ni, jangan hidup kita penuh dengan sangka buruk kepada orang. Jangan, kita tak mau macam tu. Kita tengok orang mai pakai elok pun, kita kata dia ni nak tunjuk, kata dia ni orang kaya, dia nak tunjuk, kata dia ni berada, dia nak tunjukkan orang, kata baju baru lah apalah. Mai pakai baju buruk pun orang kata dia ni kedekut sih. Kan apa baru ni, macam-macam cerita lah kan. Dia pun nak cerita tu payah juga kan. Lepas tu kalau kita tengok orang pun nampak orang senyum kat kita, kita duk nampak buruk kat orang, kita kata dia ni duk peli aku, gaduh senyum kat aku ni. Orang buat masam muka pun kita kata dia ni sombong tu sampai tak senyum kat orang tu. Siapa tak kena tuan-tuan sekalian, dia ni mau duk bubuh dalam kampik baja lempang sungai bang. Kalau ada lah habuan dia, orang pergi menjala tu dapat dia yang tu ya. Kalau tak ada habuan, biar dia betul. Tak payah nak kata kat orang, tapi hadis ni cerita dia lagu tu lah kan. Kita tak mau jadi orang yang tak kena di mata kita ni, kira tak kena ya. Tuan-tuan, bahaya ni kalau jenis macam ni. Kalau jenis ni kalau duduk di tempat nuri, orang hak mana duk jadi mentara apa semua ni dekat tengah hari ya. Macam apa tak kena. Dia kata hampa ni tak pitang ni lok, sepatutnya hampa kena tak tang tu, hampa ni ada saja. Dia tak buat apa pun, kira duk berderai hokok don orang ya. Ni jenis lagu ni Allahu akbar. Tuan-tuan, tinggallah amalan-amalan yang sia-sia ni kita tinggal, pasal kita tak mau jadi orang yang munafik seperti ini. Insya-Allah cerita bab munafik kita akan sambung dalam kitab kita selepas daripada ni. Mudah-mudahan mukadimah tu bagi manfaat kepada kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita buka kitab Tafsir Nurul Ihsan, muka surat 131. Muka surat 131. Kita berada dalam surah Ali Imran ayat 118 malam ni, insya-Allah kita akan tengok. Kita dah habis dah ayat 117, malam ni dia buat main satu tajuk baru. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Baik. Dia kata tegah ambil lain bangsa tempat rahsia kan, dalam kurungan tu. Betul ya kuliah kita tuan-tuan, jam tang tu pas mana lah. Udah kali mengikut ni lah. Sebab saya selalu tengok jam tang tu kan, takut terlajak ke apa ke. Jam kat saya pun kadang-kadang dia piawai, kadang-kadang dia pi lambat jam saya ni pun. Jadi duk tengok jam tang tu. Ni dia tak ada lah, takut. Jadi saya lajak pukul 10, saya duk ingat ke pukul 8.
Kan? Lebih tahu mana? Tang tu besar sikit. Okey. Tahu mana jam dah 8.14. Baik. Muslimin dan muslimat antara mati Allah, tegah ambil lain bangsa tempat rahsia. Baik, ayat ni ataupun tajuk ni nak abang apa? Dia nak abang jangan kita duk buka rahsia kepada orang yang lain selain daripada hak kita kenal betul-betul. Maksud dia macam tu. Ayat ni dia nak abang macam tu. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Ayat tu. Wahai orang-orang, segala orang-orang yang mukminin, wahai orang yang mukminin ni, ya ayyuhalladzina amanu. Baik, Tuhan kata la tattakhidhu bitanah, dan janganlah kamu ambil orang-orang buat tempat rahsia. Maksudnya jangan duk percaya kepada orang, duk cerita bab rahsia. Rahsia ni tuan-tuan sekalian, ada rahsia yang boleh kita cerita ke orang dan ada rahsia yang tak boleh kita cerita ke orang. Cerita ada macam tu. Kan? Jadi tuan-tuan kata kalau boleh cerita ke orang, yang tu bukan rahsia, kan? Itu bukan rahsia. Saya tengok ada kalam daripada Imam Asy-Syafi'i ketika mana dia tanya tok guru dia Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Dia tanya Imam Malik, wahai Imam, ada tak apa rahsia yang perlu kita simpan, tak perlu kita cerita ke orang? Tuan-tuan, apa Imam Malik kata? Imam Malik kata nombor 1. Imam Malik kata rahsiakan umur kamu. Pasal itulah ni orang pakai duk rahsia umur lah ni. Kalau tuan-tuan tengok TikTok kan, umur apa? Rahsia pula. Kan dia buat bunyi KL lagu tu. Kan? Dia kata rahsia. Pasal apa rahsia tuan-tuan sekalian? Pasal dia ada musabab di sebalik dia tu. Iaitu kalau orang tahu umur kita, kalau dia muda, orang akan pandang rendah daripada segi ilmu dia tu. Kan orang kata ustaz ni nampak umur apa tu, kata umur baru 20. Allah, dia bunyi lagu tu. Allah, dia kata aku silap, dia terus picum tangan dia sampai kepala bau dia lah. Dia umur 20, aku ni umur 70, picum tangan dia. Apa masalah hang cium tangan dia? Dah lah, dia kata budak kanyak, dia buah kanyak tu leceh. Budak kanyak lagi, dia kata, tapi cara dia bercakap tu, dia rimbuk kita ni, dia rimbuk hati kita ni. Orang tonton dengar, dia ni budak ni kan, rupanya budak lagi. Tuan-tuan, dia main kuliah minggu depan, kawan duduk depan sekali kan, logo tu punya duduk abang cakap bagi elok, budak dia panggil tuan-tuan sekalian tu, umur tu. Betul, kadang-kadang saya pun dulu kan, dulu pun duk kenal lagu tu lah. Bila kita cerita dulu, kita steady punya badan, orang tengok kita sampai orang kata ustaz. Saya pernah kenal sekali di masjid Masjid Melahno dekat dengan SPS, ada satu cempedak kan, Tasik Cempedak. Ada buat forum dengan Dr. Abdul Razak dulu ni, forum apa semua. Habis forum duduk makan lah kan, makan. Ada seorang sahabat saya tanya, waktu tu umur saya lebih kurang dalam 32 ke 33. Sahabat tu tanya, ustaz Ustaz 50 dah lagi? Dia tanya saya umur 32, dia 50 dah lagi. Saya berhenti makan tu. Saya kata apa? Saya kata buat leceh. Saya 35 pun tak sampai baru 32. Oh ya ke? Allah Ustaz minta maaf. Saya kata, tapi sekali imbas berapa 50 dia kata kat saya. Nanya tuan-tuan sekalian. Tapi bila dengar macam tu, tadi pakai duk sembang bagus tadi ni, pakai duk rumun kita apa semua, pakai duk hilang seorang dua. Jadi hak sembang kita pun satu macamnya. Pasal apa? Pasal dia kata mudah. Nampak tuan sekalian? Umur nak kena rahsia benda ni. Kan? Tapi tuan-tuan, yang tu dalam bab tu lah kan, dalam bab-bab lain pun jangan rahsia pula kan. Segi nak nikah tak gitu kan, dia tanya umur apa, rahsia tu tadi. Kalau lagu tu pula payah pula lagi polis tahan bab kita ni umur berapa ni dia buat motor ni. Saya dengar kuliah ustaz malam cikgu, dia pergi kat polis, cikgu kata saya tak boleh habaq umur rahsia kan. Lain kali dia gari kita hampir duduk dalam penjara orang kan. Ada tempat-tempat dia. Baik, itu yang pertama tuan-tuan sekalian. Yang kedua, yang kita nak kena rahsia ni, apa hal ehwal keluarga kita, kena rahsia ke orang. Kalau ada benda yang perlu kita cerita sangat-sangat, cari orang yang boleh kita percaya, satu. Dan yang kedua, cari orang yang boleh berulung hukum. Maknanya apa? Kalau ada masalah keluarga kita, pergi mengadu pejabat qadi tu, pasal mereka ada hukum, mereka boleh berulung hukum mereka kita.
Bukan duk cerita dekat orang yang kita rasa boleh percaya, rupanya dia akan bocor rahsia kita. Jaga elok. Kan? Kalau kita ni bahagia, jangan duk cerita kat orang ya. Alhamdulillah kata anak saya ni ada 6 orang, 6 Masya Allah, 30 juh 6 orang. Bukan takat tu lah ni 6 orang ni pula ni pakai duk sambung, seorang nak belajar di bulan, seorang nak belajar di matahari, seorang nak belajar di planet apa atau pakai nak duduk atas angin belakang kata. Saya pun tak tahulah penin nak cari tang mana duit apa semua. Alhamdulillah kata baru ni kan tak gaduh lah, ada orang mai bagi duit ni, hantar anak ni bagi jet peribadi seorang sebiji nak pino nak pergi bulan tu. Tuan sekalian, boleh cerita macam tu. Tuan, ada orang yang tengok ni dia duk berasa iri hati. Jaga elok. Kan, yang tu pun satu. Yang kedua, kalau tak bahagia, kalau masalah keluarga kita pun jaga elok. Pasal ada juga orang ni hak suka tolong sampai kat orang ni. Dia suka tuan sekalian, dia dengar oh dia ni nampak macam tak ada masalah, rupanya dia bergaduh rupanya kan. Jahanam. Dan benda ni dia boleh sebab sat ya tuan sekalian. Dia jadi fitnah dalam masyarakat. Buh dalam Facebook apa semua, lepas tu buh dalam Instagram, buh dalam apa lagi, gram apa kita pun tak tahu. Oh bahaya. Boleh faham tuan sekalian? Jaga elok. Apa pun jangan duk cerita kat orang. Lepas tu yang ketiga tentang harta. Jangan duk cerita kat orang. Harta kita ada banyak mana, harta Ahmad Al-Bab duk tahu mana, jangan duk cerita kat orang. Pasal apa? Pasal dia boleh mendatangkan hasad. Dan benda inilah yang dipesan oleh Imam Malik kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Boleh faham tuan sekalian ha? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya petik sebuah kata-kata Imam Ali karamallahu wajhah, Imam Sayyidina Ali. Imam Ali kata apa? Ahbib habibaka haunan ma, asa an baghidaka yawman ma, wa abghid baghidaka haunan ma, asa an habibaka yawman ma. Apa makna dia tuan-tuan? Tuan-tuan dengar mak belakang dia, pada dia cerita mak lah, bukan mak. Imam Ali dia kata apa? Dia kata hang kalau nak percaya ke orang, kalau nak kasih ke orang, kasih yang berpada-pada. Boleh faham tak sekalian? Pasal apa? Asa baghidaka yawman ma, kerana satu hari nanti hak kasih hang tu kadang-kadang boleh jadi musuh kepada hang. Nak rapid pun rapid bagi berpada-pada. Bagi ada juga orang kata apa, tak semua benda hak kita ni dia tahu. Pasal apa? Takut berlaku selisih. Bila berlaku selisih dengan dia akan cerita semua tentang kita. Dan dia kata apa? Dia kata wa abghid baghidaka haunan ma. Kalau hang benci ke orang, kalau hang tak suka ke orang, jangan tak suka sampai orang kata apa, sampai tak ada langsung ruang untuk hang nak suka. Kalau hang benci ke orang, jangan sampai hang benci sampai tak ada ruang untuk hang suka ke dia. Maki berkapak macam-macam dia kata kepada dia. Tiba-tiba asa an habibaka yawman ma. Kata Imam Ali, dia kata apa? Kita tak tahu, tengok-tengok yang duk bergaduh sakan ni tiba-tiba jadi baik. Boleh jadi tuan sekalian. Oh jangan duk hantam sampai tak tahu halah. Tengok-tengok isu kena test dengan dia. Kata-kata mereka bukan bergaduh. Allah awak pula hang. Dia kata aku ni di antara orang ni yang duk cerita masalah lah, mereka bergaduh dah baik dah. Jahanam aku kata. Jahanam tuan-tuan. Sebab tu Imam Ali apa? Jaga elok benda-benda yang macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, firman Allah subhanahu wa ta'ala dia kata apa? Dia kata wahai segala orang yang mukminin, jangan kamu ambil orang untuk tempat rahsia. Jangan duk cerita semua kepada dia tu daripada bangsa yang lain daripada kamu, antara dia siapa dia? Golongan Yahudi dan juga orang munafik. Jaga elok ni. Dua ni jangan duk cerita rahsia apa. Pasal apa? Pasal dua orang ni dia boleh dengar, nampak macam dia setia, nampak macam dia ni betul-betul nak tolong kita, rupanya di belakang hari dialah yang akan merosakkan kita. Baik, firman Allah subhanahu wa ta'ala, la ya'lunakum khabala, tiada taksir mereka itu akan kamu daripada berbuat fasad bagi kamu binasa. Tiada taksir ni maksud dia tak serik-serik. Dua golongan ni, Yahudi dengan munafik, mereka ni bukan serik. Mereka ni orang kata apa, tak berhenti. Mereka akan sentiasa mencari jalan. Untuk apa? Untuk nak bagi kamu berbuat fasad, bagi kamu binasa. Maknanya mereka akan merosak. Mereka tak serik, mereka akan cari jalan.
untuk, dan mereka bercita-cita mereka itu akan kelemahan mudarat bagi kamu. Maknanya dia suka kalau kamu susah. Kan orang ni, orang munafik dan juga orang Yahudi, serta ada perangai Yahudi dalam masyarakat kita pun ada. Dia bukan suka orang senang, tuan-tuan sekalian. Dia bukan suka orang boleh pangkat baru, orang boleh satu benda hak elok, orang dapat berita gembira ke apa, dia suka. Kan jenis macam ni. Dia lebih suka tengok orang susah daripada tengok orang senang. Kalau orang senang, tuan-tuan sekalian, dia tak lena, dia pula jadi susah. Bini kita lena tak cerak, dia pun tak tahu pasal apa. Jiran sebelah beli kereta baru, jadi lugu tu. Jiran sebelah bawa keluar motor baru, hari tu pun dia demam kan. Lepas tu beli kereta baru pula, dia makan pun tak lalu. Apa pasal makan tak lalu? Dia takut cenin lah dia ni. Dia ni ambil duit tak mana tau. Buat benda lebih kurang aku. Tapi duk boleh bawa keluar. Yang bini dia kata, abang sudah-sudah lah abang. Abang daripada dulu sampai kelar ni duk kira cari masalah orang ni apa pasal? Nampak tuan sekalian? Ada orang jadi macam tu. Tapi bila kawan tu tengok-tengok kereta kena tarik, dia syok tuan sekalian. Makan sampai satu kawah punya nasi. Kan dia jadi lugu tu. Bini kata, abang nampak tidur pun sampai lohok, sampai subuh pun lajak dia kata ni. Kita kulena sungguh. Apa pasal? Dia kata, ada kereta sebelah tu. Dia kata, kawan tu kena tarik kereta dia semalam. Dia kata, yang tu yang aku tu. Pula. Ada tak ada tuan-tuan belah guak ni? Takut tak ada. Yang tu kalau ada tak apa. Takut tak ada. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kacau tuan-tuan jenis macam ni. Dia tak boleh. Kalau tak ada isu, dia jadi tak syok. Dia jadi tak syok. Dia jadi seorang pengayam, dia rak kapok. Kalau tak ada ni, orang kata ni guang tak ada masalah apa, hampa tak hingang apa ke apa duk jadi ni, bantuan apa tak sampai ke hampa okey ke apa. Dia jadi gitu. Kami alhamdulillah tak ada apa. Tak ada apa. Macam mana hampa tak boleh, hampa kena bagi jadi kelang kabut juga dunia ni. Dia mau macam tu tuan sekalian. Yang tu dia duduk dengan kita, dia tepuk meja lah apa semua, lain-lain kali bayang tak pun, kita duk bayang kat dia. Duduk kena pemurung dengan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang tu antara tanda orang-orang yang munafik, dan juga ada tanda-tanda orang Yahudi. Kita balik muhasabah tengok tuan-tuan. Sepatutnya kita seronoklah kawan kita, jiran kita, adik-beradik kita, kan, orang kampung kita ni dapat iktiraf, orang bagi apa-apa kat dia. Alhamdulillah, syuklah kita ni, kita berdoa lah biar Allah Ta'ala tambahkan lagi nikmat kat dia. Alhamdulillah. Kan, ni dak duk jadi tak puas hati, duk jadi iri hati, duk jadi hasad dengki. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, qad badatil baghdha'u min afwahihim, sesungguhnya telah zahir berseteru itu daripada segala mulut-mulut mereka itu dengan mengata-ngata pada kamu. Ini tanda orang munafik, tuan-tuan. Dan juga perangai Yahudi ini nampak. Kadang-kadang dia bercakap pun dia nampak. Kita boleh sembang dengan dia, nampak dia tak apa nak suka ni. Dia macam tu. Kan, dia pula nanti orang kata apa, macam-macam benda lah. Macam-macam benda nanti dia duk main cerita kat kita boleh tangkap. Ayat ni ayat tak puas hati dia kata ni. Dia macam tu. Kan, kita duk cerita, kata kita dapat kelebihan hamilah, kata saya ni boleh cucu lah, kata lama dah tunggu cucu. Kata lama kata no. Nasib baik boleh kata, kalau tak boleh. Dia pikir tu lah. Kok dia kata alhamdulillah dapat juga akhirnya. Tak ada ayat-ayat, tak ada ayat nak bagi sakit hati orang, tuan-tuan. Yang tu yang cukup banyak tu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian dia kata apa? Dan mengkhabarkan musyrikin atas rahsia kamu. Main tang benda buruk jadi kat kita ni, dia kira api canang kat orang lah. Benda baik ada kat kita ni, dia tutup rapat. Yang kata bapak ni tak abang kat orang, kata benda baik. Kata kawan ni apa, dia nak buat kenuri apa semua ni, kenuri apa? Lah kenuri apa? Dia dapat tukang, dapat baru, alhamdulillah kerja dia bagus. Loh, tak tahu pun. Jiran dia pun tak abang abah pun. Tapi kalau dia kena buang kerja, jiran dia abang dulu. Seolah-olah macam bos tu pergi abang kat jiran dia, kata aku buang kerja anak buah aku. Sampai tak tu, benda hak buruk sampai kat dia dulu. Tapi benda hak baik dia pekin rapat, dia tak cerita kat orang. Yang ni tuan-tuan menjadi duri dalam masyarakat kita. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma takhfi suduruhum akbar, dan barang yang tersembunyi di dalam dada mereka itu terlebih besar daripada seteru mereka itu. Maksud dia apa? Apa yang dia bercakap di mulut tu, rupa-rupanya dalam hati depa tu tuan-tuan lebih lagi. Hak cakap di mulut ni pun nampak kasar dah, nampak macam dia ni memang kaki dengki, tak suka kat orang dah. Tapi hak dalam hati dia tu, Allah Ta'ala kata apa? Dalam hati tu lagi besar daripada apa yang keluar daripada mulut dia. Jaga orang yang macam ni.
Kan istilah kita apa kita kata tuan? Musang berbulu ayam. Kita kata begitu. Kan istilah, jaga elok depa ni. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun." Sesungguhnya telah kami nyatakan bagi kamu akan segala alamat atas tahu mereka itu. Maknanya Allah Taala ni dah tunjuk dah. Tuhan, tuan-tuan, Allah Taala tunjuk kat kita lah ni. Ayat malam ni kita dengar, jaga elok dengan orang yang macam ni. Jangan kita duk percaya sangat, jangan kita duk berkawan dengan orang macam ni. Walaupun dia duduk satu kampung dengan kita, tapi nak kena berjarak juga dengan dia. Ingat elok, Tuhan dah habang kat kita dah. Tuhan kata apa? Tuhan kata aku dah tunjuk dah kat mereka alamat-alamat tu apa sebenarnya. Kan? Dan jika ada kamu itu berakal akan yang demikian itu, maka jangan kamu beri perintah mereka itu. Maksud dia, jangan duk percaya dekat mereka ni. Dengan ayat mulut manis mereka ni apa semua, dan duk berlakon mereka ni, jangan duk percaya. Jangan duk percaya. Sebab Nabi SAW dia pesan kepada kita. Nabi abang apa? Nabi kata al-mu'min, orang yang beriman ni, la yadkhulu fi juhrin dabbin marratain. Dia takkan terjun masuk dalam lubang bewak 2 kali. Boleh faham tuan sekalian? Sekali hang dah terjun dalam lubang bewak dah cukup. Hang jalan-jalan nampak lubang, jangan duk terjun dah. Pasal tahu kata tu lubang bewak tuan sekalian. Jadi macam tu juga kita. Orang dah pekat duk cerita, kita pun duk terkena dah. Duk terkena dah tuan-tuan. Macam orang duk main saham lah. Kan? Kawan ni duk abang ni kalau masuk sedih-sedih apa semua ni, haji duit, dapat duit banyak lah apa ni, masuk sedih 10,000 ke apa. Dia apa betul ke? Betul-betul rendang 10,000 habis itu. Kan? Lepas tu main pula. Dia main cerita macam ni dak dia kata tu saham lain punya, hak ni betul ni haji ni. Berapa banyak ada orang kaya apa semua. Dia pula bawa main dengan kereta besar duk tunjuk kat kita pula, buka dengan bank besar duk tunjuk ni banyak mana ni orang dah kaya dah apa semua ni. Kata, oh ya ke? Lepas tu nak masuk banyak mana ni kata. Dia kata paling sikit 20,000. 20,000 itu kena dah 15,000. Balik duk fikir, aku takut aku kena ni duk abang. Kawan dia orang berkata, tak salah bang, daripada 20,000 ni baik kita pergi berjalan lah apa semua ni, kita buat rumah pun sengit nak terbalik dah. Oh ya ke? Itulah aku tak masuk apa, dan duk malam tu bagilah. Tak dan bagi Zuk, bagilah 20,000. Bagi kawan hak dapat 20,000 kuyum. 2 kali kena tuan sekalian, masuk dalam lubang bewak 2 kali. Kan? Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, ha antum ulai, dan jaga kamu wahai sekalian mukminin, tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Kamu kasih akan mereka itu kerana qarabah kamu. Maksud dia, depa ni jaga elok. Kadang-kadang depa dah duk bermain dalam adik-beradik kita. Jaga elok kan, adik-beradik ni duk pemohong, adik-beradik ni panggil macam ni, ada adik-beradik kita. Dan juga di kalangan sahabat-sahabat kita. Dan mereka itu tiada kasih akan kamu kerana berlainan agama, apatah lagi kalau mereka ni bukan agama yang sama dengan kita. Lagilah tuan-tuan sekalian, jangan duk percaya lebih-lebih sangat. Jangan duk percaya lebih-lebih. Kita tengok macam mana Nabi SAW sendiri pun, ketika mana Allah Ta'ala buat turun ayat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214. Tuhan kata, wa anzir ashiratakal aqrabin. Muhammad, peringat adik-beradik kamu. Kan? Bila dah Nabi SAW panggil tuan-tuan sekalian dalam sebuah hadis, Nabi panggil adik-beradik dia. Nabi panggil Bani Hashim, Bani Lu'ay, Bani Ka'ab, panggil apa semua. Nabi SAW duk cerita, kata aku ni seorang Nabi, semalam aku diutuskan apa semua. Nabi duk abang macam tu tuan-tuan. Berapa banyak di kalangan adik-beradik Nabi yang ikut Nabi? Tak ikut. Pakat duk tentang Nabi habis. Hingga Sayyidina Ali seorang Sayyidina Ali lah yang duduk ikut Nabi SAW. Dan tuan-tuan pernah dengar juga peristiwa Taif, macam mana Nabi SAW pergi dakwah di Taif. Di Taif itu Bani Saqif. Dia tahu tu Bani Saqif ni, dia ada hubungan adik-beradik dengan Bani Hashim, adik-beradik Nabi. Nabi pergi tahun tu 10 hari tuan-tuan sekalian. Apa jadi kat Nabi? Kena halau macam tu dengan adik-beradik ni. Sebab tu tuan-tuan, jangan, walaupun adik-beradik kita pun jaga elok. Apatah lagi dalam bab harta benda ni apa semua ni, adik-beradik pun putih saudara, jaga elok. Kan? Saya tak mahu urai tu turai tuan-tuan duk jegil mata kat saya pula lagi. Kata ustaz ni ada siapa duk cerita apa, tak syok lah benda macam tu. Tapi lagu tu lah hakikat dia. Kan? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati
Subhanahu wa ta'ala. Sikit lagi kita baca tuan. Wa tu'minuna bil kitabi kullih, dan kamu beriman dengan kitab-kitab sekalian. Wa tu'minuna bil kitabi kullah, dan kamu beriman dengan kitab-kitab sekaliannya, dan tiada beriman mereka itu dengan kitab kamu kan. Walaupun kita ni baik dengan mereka, kita beriman, kita duk ajak mengaji lah apa semua, payah hati mereka ni Allah Ta'ala tak buka, dan mereka pun tak mau dengan benda-benda yang membawa kepada kebaikan ini. Baik. Wa idza laqukum qalu, dan apabila bertemu mereka itu akan kamu, kata mereka itu amanna, kami telah beriman kan. Bila jumpa dengan kita, mereka pun berlakon macam mana dengan kita ni, orang macam ni. Wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaiz, dan apabila kembali mereka itu, nescaya menggigit mereka itu atas kamu akan segala anak-anak jari daripada sangat marah kan. Bukan gigit jari kita, tapi jari mereka kan. Bila mereka ni tak duduk dengan kita dah, cukup duk benci kat kita, duk kata kat kita macam-macam tuan-tuan sekalian kan, sambil duk tokak gigi, duk tokak jari mereka ni, nak abang kata marah sungguh mereka kepada kita ni. Allahu Akbar. Baik, qul, katakanlah wahai Muhammad, mutu bi ghaizikum, mati kamu dengan sangat marah kamu, tiada kamu dapat merasa kesukaan. Maksud dia apa? Kita orang Islam, kita pegang satu ya kan. Aku dengan cara aku pegang Islam cantik lah. Aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Nabi. Kalau hang tak suka tu, hang punya pasal. Cerita dia macam tu. Hang tak suka, hang punya pasal. Hang marah tu biar fikir hang lah, hang marah kan. Hang lah yang sakit hati, bukan aku. Kalau hang marah tu sakit tu main kat hang, bukan pasal aku. Kita pegang tu sudah tuan-tuan. Jangan kita duk cari masalah, mereka ni tak suka kat saya, macam mana saya nak buat. Tuan-tuan, benda tak suka ni Nabi Muhammad pun orang tak suka kan. Bukan takat Nabi Muhammad, sahabat Nabi orang tak suka, takat kita ni orang tak suka tu benda biasa lah tuan sekalian. Yang tu biasa, pegang tu sudah lah kan. Kita takkan dapat satu masa yang semua orang suka kat kita, tak dapat. Boleh faham tak sekalian? Ada orang tak suka punya. Jangan kita duk ingat satu kampung ni, satu kampung suka kat kita. Dah, ada satu dua yang tak apa nak suka kat kita. Biasalah tu. Itu manusia. Kan? Kalau Nabi Muhammad pun ada orang tak suka, takkan kita ni nak semua orang suka kat kita. Hang lebih daripada Nabi Muhammad lagi. Boleh tak? Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha alimun bizatis sudur, dan bahwasanya Allah Taala itu Tuhan yang amat mengetahui dengan barang yang di dalam hati segala manusia itu. Maksud dia apa? Walaupun depan kita ni nampak berlakon cantik apa semua, tapi sebenarnya Tuhan lagi tahu apa yang nak jadi. Maksud dia hati-hati depa tu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Baik tuan-tuan sekalian, kita berhenti dekat itulah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Lepas ni dia akan main ayat, in tamsaskum hasanatun tasuhum, jika mengena akan kamu nikmat seperti menang dan rampasan, nescaya menjahatkan akan mereka itu. Kalau orang pakat suka kat kita, kalau orang pakat sokong kita, mereka tak suka. Cerita sokong, kadang-kadang tak apa nak berani juga sebut sokong-sokong ni. Kalau ni isu, ya Allah, bahaya. Tambah duk live ni pula lagi lah tuan-tuan sekalian. Kita ustaz Nabi kat mana ni, tapi ayat Quran dia cerita macam tu. Tuan-tuan kalau baca lagi ayat, nak sambung lagi macam mana kan? Kalau baca lagi tuan-tuan sekalian, saya duk baca tadi, saya duk study sikit sebelum nak main ni. Saya kata ni satu macam punya ayat ni, aku nak hurai kat mana ni kan. Bila saya duk baca ayat ni, saya tak hurai pun tuan-tuan, nanti duk senyum angkat pipi sebelah dah. Ayat ni nak alun zabat. Dia jadi begitu. Habis tuan sekalian. Kan? Yang tu yang masalah tu, tak risau juga tu. Saya duk fikir sakit kepala juga. Tadi duk main buat kereta apa, duk fikir aku nak urai kok mana orang guang ni. Pasal dia percaya orang guang ni, dia jenis faham ni lebih daripada kitab ni. Kan? Kitab cakap tak ada nak sampai ujung bapak ni faham dah. Ada bunyi tu yang tekuk tu. Kalau ada ayat tak apa. Dia bunyi tu habis. Tu tuan-tuan habis kita ni. Sebab tu lah bunyi jam saya berhenti tu. Baik kita berhenti insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita insyaAllah. Saya dimaklumkan ada 2-3 orang sahabat-sahabat kita besok ke apa kah yang akan pergi menunaikan umrah kan. Kan ada sini, ada kah kampung kita ni? Contoh apa nak ada? Tak ada orang matang jangguih tu kan. Haji lah kan, Haji B. Orang dia buat senyum begitu. Tu antara contoh lah tu kan. Kita tanya dia buat senyum. Tapi mana tu duduk dari sana. Yang tu yang kita risau tu kan.
Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala bagi kemudahan apa semua siapa yang orang kata apa mendapatkan lambaian daripada Kaabah tu. Tak semua orang dapat tu sekarang, tak semua orang dapat. Kan baru ni Haji Man Kuala Muda kena ikut Haji Man. Tadi dia telefon saya. Dia kata cuaca di sana lebih kurang 40, 47, 49. Oh, dia kata panas semua dia kata dalam panas pun dia kata ustaz, saya tahu tak Jumaat pun kita nak berhenti lah tapi duk cakap lagi kan. Yang tu istimewanya saya ni kan, duk kata nak berhenti tapi bercakap. Dia kata Jumaat baru ni dia kata Allah ustaz, dia kata di Masjid Nabawi tu ustaz tahu tak berapa orang? Dia tanya saya, ustaz tahu tak berapa orang? Saya kata banyak mana haji? Dia kata ustaz hampir 2 juta orang di Masjid Nabawi semayang Jumaat. Tuan-tuan, kalau di Masjid Nabawi hampir 2 juta orang, di kompleks Masjidil Haram di Mekah berapa juta? Oh, dia kata dia kata apa jadi heran ustaz, tak tahu mai tang mana ramai. Saya tak nak heran Pak Haji lah ni, bila orang kadang-kadang kita duk simpan duit kan ada satu satu sekela, satu orang kata satu ni baru kan, satu garis panduan baru, siapa yang berumur sekian-sekian dah tak boleh nak pergi dah. Jadi bila tak boleh nak pergi, dia tarik mai pergi umrah lah. Saya tak macam tu lah nak pergi haji apa semua ni mungkin, tapi kok tu dia kata mungkin jugalah ustaz kan. Wallahu ta'ala alam. Tuan sekalian, apapun kita berdoa semoga kita pun akan termasuk juga golongan yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak semua boleh pergi tuan-tuan, tak semua, walaupun benda ni susah. Sebab itulah buatlah yang terbaik. Bagi siapa yang Allah Ta'ala pilih dia, buatlah yang terbaik. Pasal apa? Pasal yang pertama susah nak pergi, dan yang kedua kemungkinan mungkin ini kali terakhir. Siapa yang baru mula pergi, mungkin yang paling awal dan paling terakhir kita boleh pergi. Tuan-tuan sekalian, ada orang macam tu lepas tu tak boleh pergi dah. Ada tapi tak boleh pergi, duk habis kono apa semua tak boleh pergi. Jadi buatlah betul-betul sementara kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup dekat tu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.